Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam Sukan Plus edisi Close Up. Baik, pada minggu ini kita bawakan topik yang cukup istimewa. Sukan ini sangat unik di mana setiap pergerakan perlu ada seninya dan dipersembahkan dengan smooth dan perfect. Saya perkenalkan salah satu orang kuat Malaysia Dance Sport Federation, iaitu pengarah pemenang sukan MYTF, Chua Jin Fong. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kerana sudi hadir bersama Close Up minggu ini. Terima kasih. Okay, pertama sekali kita nak kenal dulu siapa sebenarnya Chua Jin Fong ini? Oh, nama saya Chua. Biasa orang panggil saya Chua. So, I ni sudah atlet yang besar. So, masa tu I dengan saya punya isteri Yvonne, kita ada partner dalam tarian jenis Latin Amerika ni. Dah lebih kurang since 2007 kita start. Lepas tu 2008 kita start compete. So masa tu kita pun juara 15 kali juara kebangsaan. Lepas tu kita pun dah pecah 4 rekod kebangsaan dalam acara tarian ni. So kita pun ada beberapa rekod kebangsaan masih kita lagi pegang sampai hari ini. So kita pun ada kita punya akademi sendiri kat Desa Park City. Saya pun selaku ni pengarah pembangunan sukan untuk Malaysia Dance Sport Federation. Baik, kenapa pilih sukan tarian ni, Chua? Dia agak unik sebenarnya. Kenapa pilih sukan ni? Ini soalan yang menarik sebab masa dulu, masa I masih kat sekolah menengah, I ni atlet wushu. Oh, wushu? Betul. So masa tu ibu bapa I dia memang ada kerja sendiri. Ibu saya ni suri rumah tangga. So masa tu dia orang ada ambil tarian Latin ni sebagai dia orang punya hobi. So masa tu kita nampak tarian ballroom ataupun Latin ni untuk macam wagam-wagam emas. So masa tu I pun tak minat. So tiba-tiba lepas Form 5, I nampak satu DVD masa tu, ada kejohanan dunia yang dia ada umur youth kategori. So masa tu memang umur kita 17, 18. So I nampak semua macam kacak, semua handsome, semua cool. So tiba-tiba I pun bagi tahu mak saya, I pun nak belajar tarian Latin ni. Okey, baik. Chua, tadi mengatakan 15 kali juara kebangsaan. Perjalanan sebagai atlet kebangsaan dalam sukan tarian ni bagaimana? Dia bukan senang, memang susah. Sebab masa tu kita tengok level tarian Latin dengan tarian standard kat Malaysia ni tak tinggi. Kalau kita compare dengan negara-negara jiran ataupun negara-negara macam China, memang kita tak tinggi. Kita jauh berbeza dengan diorang. So masa tu I ingat isteri I dengan I, kita nampak kita punya senior-senior pun keputusan mereka kat kejohanan pun tak tinggi sangat, tak sejauh mana. That's why kita pun buat satu decision. Kita letak kita punya kerja, kita punya kelas, kita punya training, kita ambil semua kita punya saving, kita pergi China. Kita latih selama setahun dalam satu university professional untuk dance sport. Lepas tu masa kita balik, dia punya pegangan pun sudah dah tukar. Masa tu kita boleh dah menunjukkan Malaysia, bahawa Malaysia, atlet-atlet tarian Malaysia ni memang ada standard, ada international level. Talent. Betul. Okey, Chua. Untuk ciri-ciri untuk bergelar sebagai atlet sukan tarian ni, seperti Chua sendiri adalah atlet tarian Latin, ada yang break dance dan juga ballet. Mungkin boleh kongsikan ciri-ciri untuk bergelar sebagai atlet sukan tarian ni. Untuk ciri-ciri sebagai atlet, saya rasa yang pertama dia orang kena ada adalah dia orang punya mindset. So kalau mindset tak strong, betapa talented pun saya rasa dia orang pun tak boleh jalan lama. So mindset tu bagi saya ciri yang pertama. Yang ciri kedua tu dia punya badan fizikal tu. So untuk macam tarian breakdance, dia memang tengok you punya dari segi pelbagai, you punya macam agility, you punya flexibility. So untuk Latin sama juga, you punya agility, sebab kita kena tengok speed dengan tengok power. Yang terutamanya untuk Latin,
panjang kaki tu tak boleh pendek sangat. Oh, ada dia punya sizing kaki juga Betul, sebab ada orang dia punya dia memang born macam ni. Okey. Badan panjang. So badan panjang tu masih boleh lagi compete, cuma you punya weaknesses lah. Kalau macam dari segi kita punya kecantikan dalam pergerakan tu memang ada kelemahan dia. So macam untuk tarian standard, ketinggian seseorang tu actually adalah ciri pertama. Ketinggian Ketinggian, sebab biasanya untuk standard macam waltz, tango, yang tarian jenis macam ni, kalau kita pergi Europe, negara-negara Eropah, atlet-atlet diorang Eropah ni tinggi. Kalau kita macam ketinggian I 168 cm, saya tinggi ni juga. kita ni average. Kat okey. Malaysia average. Kalau kita pergi sana, kita macam midget. So diorang macam lebih kurang macam player NBA. So diorang tinggi-tinggi semua, perempuan, lelaki semua tinggi. Tapi pun ada juga yang lebih kurang kita punya size. Macam orang Italy pun kena tengok dia dari tempat-tempat mana. So diorang pun ada world champion yang tak tinggi pun. So dia cuma satu kelebihan lah kalau untuk sukan tu. Betul. Menarik, saya ingin mengetahui pattern training tu. Boleh kongsikan? Boleh. Untuk break dance Latin dengan standard dia memang lain sikit. So macam, tapi kesamaan dia tu kalau untuk dari segi tarian, dia bukan macam setakat you pergi studio, you menari 1 jam 2 jam, lepas tu dah kira training dah. Itu untuk starting saja. Kalau untuk macam nak pergi high performance punya competition, nak pergi SEA Games ke apa-apa ke, diorang kena train at least pun 5 jam 6 jam sehari. So lepas tu diorang kena pergi diorang punya gym training yang bukan pergi angkat berat tu. So diorang kena kita punya sebab kita ni sukan tarian bukan nak badan tegap. Kita nak langsing. Muscular tu bukan keutamaan. Macam Latin, kalau you nak speed kan, nak ketangkasan tu, kalau you badan tegap sangat ataupun besar sangat tu, you akan semakin slow. Kita kalau nak ada speed, mesti ada badan macam Bruce Lee, kena langsing, ada masa tertentu. Kena seimbang lah. Betul. Okey, dari sudut pembangunan macam mana sukan tarian ni? Pelibatan minat tu. Minat tu sebab sukan ni demografik dia memang orang muda. So dari yang paling muda pun dia akan nampak umur 4, umur 5 dia orang sudah start menari. So untuk sampai warga emas pun kita ada. Macam cuba melihat sendiri di Malaysia sekarang, situasi ni bagaimana untuk sukan tarian ni? Kalau untuk sukan tarian, saya rasa macam demografik memang ada lebih kurang 60 sampai 70% memang orang muda. Lepas tu dari segi dia punya kebanyakan memang diorang nak pergi competition, ada yang nak pergi social saja. Social diorang buat untuk macam sebagai hobi. So sekarang pun lebih banyak orang tahu pasal sukan tarian ni. So diorang pun mula macam parents yang generasi baru ni, diorang pun ada encourage diorang punya anak-anak mencuburi sukan jenis macam ni lah. Di peringkat sekolah-sekolah ada. MIDF ada buat kajian bagaimana untuk menarik minat. Biasanya kalau saya cakap pasal minat, kebanyakan ni dia memang dari lebih daripada sekolah-sekolah. So dulu kita ada kerjasama dengan, sampai sekarang pun kita pun ada kerjasama dengan KPM. So KPM pun bagi hak kepada MYDF untuk menggalakkan sukan ni dalam sekolah-sekolah. So kita ada buat kejohanan sekolah, kejohanan kebangsaan dan sebagainya. So buat masa sekarang memang kebanyakan kita nampak orang Cina yang mencuburi sukan jenis macam ni untuk Latin dengan standard. Tapi untuk breaking memang kita ada warga Melayu, ada campur lah. Cinta betul-betul Cina. Dari sudut peringkat pengurusan pula, Malaysia Dance Sport Federation tubuhkan pada tahun 2008. Kira dah lama juga kan. Betul. So lebih 15 tahun. Mungkin boleh kongsikan peranan persatuan sejak ditubuhkan sehingga sekarang ni. Peranan MYDF ni macam peranan NSA yang lain. So kita ni ditubuhkan untuk melaksanakan dia punya law, dia punya peraturan sukan yang ditetapkan oleh Badan Induk Antarabangsa. Lepas tu kita MYDF pun ada responsibility untuk menggalakkan, mempromosikan sukan ni. Lepas tu kita ada kita punya aktiviti-aktiviti tertentu yang kita kena buat untuk memastikan
atlet-atlet dengan sukan ni dia memang ada dia punya perkembangan. So dari MYDF punya dari perspektif kita nak menggalakkan atlet-atlet ni untuk keluar negara untuk bertanding dengan buat latihan, sebab dulu memang kebanyakan orang Malaysia dia orang suka menetap dalam kejohanan dalam negeri saja. So tapi dari segi macam isu-isu macam ni dia akan menyebabkan kita punya perkembangan melosot ataupun stagnan. So untuk menangkasi isu-isu macam ni kita kena menggalakkan diorang pergi ke luar negara lah. Setakat ni Chua, ada berapa gabungan dalam MYDF pada ketika ini yang aktif? Setakat ni kita ada 8 negeri. 8 negeri yang bergabung dengan MYDF. Kita ada dari Pahang, Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Melaka, Sabah dengan Sarawak. Okey, baik. Dalam persatuan sendiri kan, mungkin ada beberapa jenis sukan tarian yang akan diberi tumpuan untuk di masa-masa akan datang dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun. Apa perancangan jangka pendek dan jangka panjang MYDF ni? So, saya akan terangkan sebelum kita masuk MYDF, sebab saya kena bagi tahu penonton-penonton kita, dance sport ni dia sebenarnya dia ada 13 jenis tarian. Okey. 13 jenis. 13 jenis. Latin salah satu, standard, break dancing. Lepas tu kita pun ada hip hop, kita ada para dance sport, special Olympics, ada acrobatic dan lain-lain. So in total dia ada 13. Okay. Tapi dalam Malaysia MYDF kita adapt Latin America dengan standard yang masuk dulu. Lepas tu break dance masuk kalau 2019 yang itu saya bawa masuk dulu. Lepas tu baru-baru ni kita punya AGM pun dah luluskan untuk membawa masukkan para dance sport. Para dance sport. Untuk ini antara yang baru lah. Yang baru, betul. Okay. So yang ini dah baru luluskan. So dia orang tengah planning untuk macam mana nak mempromosikan dari segi ni. So yang ini antara sukan-sukan yang kita memberi tumpuan ataupun disiplin-disiplin yang kita memberi tumpuan. So dari Latin dengan standard dia memang lebih orang, lebih banyak atlet dalam jenis-jenis disiplin ni. Okay. Break dancing sebab dia baru start 2019. So sebelum break dancing masuk dalam keluarga MYDF, dia belum lagi dikategorikan sebagai sukan. Okay. Dia ni macam tarian street ataupun tarian untuk entertainment lah. Untuk entertainment. Okay. So masa dia orang masuk dalam MYDF ataupun World Dance Sport Federation sebagai sukan. Masa tu memang ada banyak benda yang positif dengan negatif yang berlaku. So I rasa memang perkara yang biasa. Cuma atlet-atlet yang baru masuk tu memang kena menyesuaikan diri untuk mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Okey, cuba setiap persatuan ada cabaran dan mungkin perlukan sokongan. Bagaimana sokongan yang diterima setakat ini? Sokongan dari? Yang diterima persatuan. Okey. Macam mana dia dapat feedback tu okey tak? Sokongannya actually dari dance sport yang diorang terima. Kalau dari golongan masyarakat memang boleh juga agak positif sebab kebanyakan feedback yang kita dapat, kalau macam kita pakai jaket macam ni, kita nak pergi ke kejohanan luar negara, kita akan bawa pakai ni, kita naik pesawat. So dia orang akan tanya, you badminton ke pingpong ke apa-apa. Masa itu kita explain. So kita explain tu, kita dance sport, sukan tarian. Suka apa tu? So kalau benda macam ni, perkara macam ni akan berlaku masa mungkin 5-6 tahun lepas. Baru-baru ni kalau kita ada pergi overseas trip, dia orang nampak kita cakap suka apa? Dia cakap kita cakap dance sport. Dance sport tu. So kita pun dah ada feedback daripada orang-orang, walaupun kita tak kenal dia orang, tapi dia orang kebanyakan dia orang dah mula tahu pasal dance sport. So walaupun dia tak kenal sangat pasal dance sport, tapi dia pernah dengar. At least dulu memang tak pernah dengar. So sekarang dia orang dah tahu, dah terdengar sikit dance sport ni. So that's why ini dia memang satu impact yang positif dari segi kita punya exposure. Untuk dalam tempoh beberapa tahun ni, bagaimana prestasi atlet-atlet di bawah naungan persatuan sendiri?
Boleh kongsikan. Prestasi atlet kita ni generasi baru ni memang dah berkembang. Mhm. Jauh berbeza dengan generasi yang dulu. So generasi baru ni memang dia orang punya apa orang kata, dia orang punya karakter memang unik. Unik Unik. Sebab sekarang ni zaman yang dia orang nak brag. Kita cakap lah, zaman baru ni dia orang punya bragging right. Bragging right tu dia orang suka menunjuk. Skill dia lain dengan zaman kita. Zaman kita kena kena humble, kena apa ni kan. Nowadays tu social media sebab dia memang tempat untuk menunjuk. Macam TikTok, Instagram kan. Betul. Menunjukkan bakat-bakat. Betul. So kalau dia orang masuk sukan macam dance sport ni, dia memang sukannya you kena menunjuk, baru dapat pemakahan dia, baru dapat dia punya highlight. So masa tu dia orang pergi compete, dia memang ada confident. So masa tu bolehlah dia orang tunjuk dia punya kelebihan tu. Tapi dari segi kejohanan tu memang kalau kita bezakan atau buat perbezaan dengan masa dulu, sekarang dari segi pingat emas tu pun dah berkembang. Dah meningkat. Lepas tu baru-baru ni macam kita satu atlet nama dia Cherry Yo. Dia dapat 3 pingat emas kat Spain. YB Hana dengan, kalau Tesla pun ada lebih 40 lebih media outlet yang dah viralkan coverage buat coverage juga. Bernama pun salah satu. So masa tu dia memang bagi satu impact yang besar untuk kita punya sukan sebab dari punya prestasi atlet-atlet tu. Antara 13 tarian yang Chua sebutkan tadi kan, mana yang paling antara stand up pada ketika ni, yang most popular lah? Yang paling popular Latin dengan standard. Sebab dia memang dia start dengan tarian ni. Sebab dance sport tu dulu tak banyak disiplin. Dia start dengan Latin, American dengan standard. Standard ni orang dulu panggil ballroom dance. Cuma sekarang ni dulu dia dah tukar nama sebagai standard. That's why masa kalau kita cakap dengan golongan public, kita akan cakap ballroom dance. Baru dia orang faham. Tapi kalau kita dari kita punya community, kita akan cakap standard dance. Lepas tu break dancing pun memang popular. Cuma break dancing ni dia popular tapi untuk golongan mana satu. Untuk yang golongan muda tu boleh. So dia orang faham apa tu street dance, break dancing. Tapi untuk golongan yang lebih tua ataupun dia orang punya ibu bapa, dia orang ada satu persepsi yang negatif pasal break dancing. Sebab kenapa dia orang rasa ini pun I pun hairan. That's why I pun tanya ibu bapa dia orang. Dia orang kata break dancing ni dia macam untuk gangster-gangster untuk yang, sebab dia memang dia culture tu street dance. So kebanyakan dia orang ada tattoo. Orang Asia kan biasanya kita nampak tattoo saja kita ini macam mungkin ada apa-apa lah. Orang dulu sekarang mindset lah macam cakap ni, mindset kan. Tattoo ni dia bukan gangster, dia pun orang baik juga, cuma itu artistik dia punya art. Fashion lah. Betul, fashion ke dia punya personality ke. Cuma tattoo tu salah satu. So dia orang punya bahasa, dia orang punya dia orang cakap pun satu macam. So itu memang dia punya karakter. Cuma orang akan ada salah faham pasal dia orang punya tarian ni sebagai akan dia orang akan ikatkan dengan macam gangsterism ataupun dulu memang sebab tak ada peraturan. So dulu break dancing masa dia orang compete ada pergaduhan juga. Maksudnya dalam competition. So dia akan macam orang kata kalau tak puas dengan keputusan tu, dia akan bergaduh dengan juri ke ataupun sesama sendiri. Tapi itu dulu. Tapi sekarang dah berubah sebab dia sudah fall under dalam sukan. So that's why semua kena ada peraturan. Sebelum pergi ada briefing, tak boleh sentuh, tak boleh ni, tak boleh itu. So dia ada pergambaran dia lah. Baik, Chua, kita nak tahu perkembangan. Kita tahu sukan Olimpik Paris ada masukkan break dancing sebagai sukan tambahan. So apa perkembangan ketika ini? Kalau untuk dari segi break dancing kat Malaysia, atlet kita pun dah cuba banyak kali. Dia orang pun dah try very hard. So macam katakan Lagos yang dia memang cuba. Masih ada peluang ke? Ataupun ada plan untuk next
ke macam mana? Tak, sebenarnya dalam sukan Olimpik ni dia ada qualifying round yang dia kena pergi. So kita pun ada hantar dia, MSN pun ada bagi bantuan KBS. So kita bagi dia orang pergi ke kejohanan-kejohanan yang ada qualifying round. So dia kena kumpulkan markah untuk melayakkan dia dalam top 40. Okey. So ada satu kali kalau tak silap lepas Japan ke lepas Brazil dia memang dah 60 lebih. So tapi sebab kadang-kadang dari segi kewangan, dari segi dia punya schedule, dari dia punya kecederaan, so benda-benda macam ni akan membagi satu obstacle bahawa boleh tak dia pergi untuk next. Kadang-kadang dia pun termiss juga untuk qualifying round. So that's why dia akan merendahkan dia punya ranking. So kalau untuk sukan Olimpik ni, I rasa memang dah tak ada peluang dah untuk melayakkan dalam Paris ni. Jadi je untuk next 4 tahun akan datang mungkin sukan breakdance ini akan dikekalkan. Kita tak tahu keadaannya. Ada perancangan daripada untuk next 4 year actually MYDF memang ada dia punya plan. So salah satu kita jangan cakap pasal Olimpik dulu lah sebab kita pun tak tentu lagi. Betul. Tapi untuk next 4 year adalah Temasya Sukan akan balik lagi, Sukan C akan balik lagi ke Malaysia. So kat KL ke kat Johor ke kita tak tahu lagi. Tapi masa tu selepas Bangkok kan? Selepas Bangkok. Betul. Okay. So 27. So masa tu MYDF pun dari segi persatuan kita nak melobikan, nak masukkan introduce dance sport dalam Temasya Sukan C kat Malaysia. Dia memang sudah ada kat Malaysia, Sukan C kat negara-negara lain, tapi kat Malaysia belum ada lagi. So ini mungkin kali pertama kita nak masukkan, nak introduce dance sport dalam Sukan C. So untuk membantu program ni berjaya, so MYDF pun ada buat perubahan-perubahan dari segi dia punya peraturan untuk pengembangannya, kita punya planning. Lepas tu KBS ataupun MSN dia orang pun dari sekarang pun dah meletakkan sukan dan sport dalam sukan berfasa. So dia akan membagi bantuan kewangan untuk atlet-atlet tertentu untuk menjalankan latihan, kejohanan. So membantu dia orang untuk mencapai kita punya pelan-pelan lah. Untuk talent seperti Lego Sam, untuk backup tu macam mana? Ada lagi coming soon. Untuk break dancing ada bakat-bakat baru, tapi kalau dari segi dia punya tahap, kalau nak compare dengan Lego Sam, I rasa memang ada satu distance lagi lah. Okay. So kalau kita nak meningkatkan tahap yang orang-orang bakat baru ni, kita kena dah tengah plan untuk nak bincang dengan komuniti dia orang, sebab dia orang punya latihan memang lain dengan kita. So, berbeza. Dia orang punya, kalau biasa dia orang dulu kat tepi jalan tu pun dia orang boleh jalan dah. Cuma kita nak bagi yang tempat yang lebih bagus, lebih selesa, lebih selamat. So nak bagi dia orang sebab dulu dia orang tak biasa dengan satu coach. Street dance ni ataupun break dancing ni dia kalau macam kawan-kawan kan, dia orang semua datang sekali. Kalau dia pandai, dia pandai move ni, kita belajar dengan dia. So dia pandai tu, kita belajar dengan. So dia punya training tak konsisten. Dia orang ikut dia punya perasaan. Tapi untuk dari segi sukan, kita tak boleh ikut perasaan je. Dia kena mesti ada dia punya latihan tertentu, dia punya kena konsisten. Okey. Okay, pada tahun lalu Kementerian Belia dan Sukan ada anjurkan Battleground Malaysia Road to Gold yang merupakan platform untuk mencari bakat baru dalam kategori breaking. Komen Chua, bagaimana melihat program ni? Program tu memang satu program yang bagus. Tapi apa yang saya boleh cakapkan, kita nak terima kasih juga kepada pihak KBS untuk melancarkan program tu. Tapi program tu dia tidak jatuh dalam naungan MYDF. Okay. So dia tidak melibatkan MYDF juga. So sebab tu program tu sebenarnya dia satu program komersial ataupun entertainment untuk mempromosikan sukan breaking ni. So dari segi MYDF punya point of view, nak boleh tak cari bakat baru pun susah nak cakap. Tapi kalau nak sentuh ataupun bakat-bakat baru ataupun nak boleh collaborate tak dengan KBS pada masa hadapan? Mungkin boleh pandangan Chua macam mana?
Sebab memang kalau dari segi negara-negara lain, tarian ni kan salah satu sukan yang you boleh buat dalam acara TV, acara ni, acara tu. So memang you boleh menggabungkan entertainment dengan sukan dalam satu jenis aktiviti macam Sebenarnya negara mana yang MYDF jadikan contoh untuk model plan tu? China salah satu, Italy pun salah satu juga. Okay. Yang ini dua negara yang kita kira powerhouse lah. China dulu powerhouse Asia, tapi sekarang I rasa dalam 4-5 tahun lagi dia akan jadi powerhouse dunia. Sebab dulu memang tak pernah ada atlet Asia masuk dalam layakkan dalam acara pusingan akhir acara dunia. Sekarang China dah masuk dalam pusingan akhir. So dia dah tempat sekarang. So kena 3 tempat lagi dia orang jadi juara dunia. So I rasa China memang dah dekat. So I rasa dia orang punya planning tu dia bukan buat 2 tahun lepas, dia orang dah buat 10-20 tahun dulu. So dia orang punya plan memang is working. Untuk tahun ni ada kejohanan terdekat untuk atlet-atlet untuk dalam persatuan? Ada banyak. Antaranya yang terdekat? Yang terdekat kalau kita dalam Asia, China salah satu. China pun saya rasa ada 3 kat China. Kat Thailand, kat Jepun, Korea, Vietnam, apa lagi, Hong Kong, Taiwan. Ini semua untuk tahun 2024 punya tournament. Betul. Okey, lastly harapan Chua untuk sukan tarian ni di masa hadapan. Saya rasa sukan ni sebab dia punya perkembangan dia tu luas. Lepas tu dia punya potensi tu banyak juga. So saya rasa sukan ni kalau kita boleh dapat sokongan yang lebih mendalam daripada MOM, daripada KBS dengan MSN sekali, dengan ASN. So I rasa bantuan mereka sekarang sudah ada, diorang punya sokongan. Cuma kita rasa kalau kita diberi lebih tumpuan lagi ataupun mahukan daripada segi kewangan ataupun daripada sokongan dari jenis facility. So I rasa benda-benda ni akan membantu sukan tarian untuk berkembang dengan bukan dari tahap Asia saja. Kita boleh pergi sampai sejauh tahap antarabangsa kat dunia. Sebab kita pun ada atlet-atlet yang tertentu di Malaysia yang kemungkinan dari disiplin kategori lain macam kategori individu, kemungkinan mereka akan juga menjadi juara dunia suatu hari nanti. Ya, sebab dalam masa terdekat ni. So katakan Cherio tu salah satu individu yang kita kata berpotensi tinggi untuk menjadi juara dunia dengan atlet-atlet yang lain juga. Yang ini salah satu faktor yang besar. Yang faktor kedua tu I rasa sebab dalam sukan C for example, dalam sukan tarian kita sudah ada 14 pingat emas untuk dipertandingkan dalam satu sukan yang dulu tak pernah diberi bantuan kewangan. Kalau dari segi kita punya persatuan perspektif, kalau kita diberi sokongan, bantuan kewangan, bantuan latihan, bantuan medical, ya ini akan menjadi faktor utama untuk membantu kejayaan kita untuk mencapai pingat emas yang lebih daripada mungkin sukan-sukan yang lain. Baik. Itu dia perkongsian menarik orang kuat Malaysian Dance Sport Federation, iaitu Chua Zenfon, pengarah pengguna sukan bagi Persatuan MYDF. Dan sekian itu saja, kita mendoakan yang terbaik untuk sukan dance sport di masa akan datang. Semoga all the best for your team in future. Thank you very much. Kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Baik, itu saja Close Up pada minggu ini. Kita jumpa lagi bersama tetamu-tetamu seterusnya. Assalamualaikum.